Kongsi 8 Batu 4 Tawau, Sabah. Masjid kampung Kongsi 8 Batu 4 Tawau. Anda punya program tu selepas Jumaat. Anda sampai sebelum Jumaat. Jadi bila anda bawa masuk ke dalam kampung tu, tuan-tuan sekalian, mungkin lebih kurang dalam setengah kilometer lagi nak sampai ke masjid tu, anda rasa pelik. Sebab apa, yang berjalan nak pergi ke masjid tu lelaki dan perempuan. Lepas tu bila dah sampai ke masjid tu, memang ada ruang di belakang tu untuk perempuan. Ini satu-satunya masjid dalam Malaysia. Dunia anda tak tahu sebab anda tak pergi. Luar negara pun hanya pergi dekat-dekat ni je. Tak kat Brunei, tak kat Singapura, kan? Tak sampai lagi jauh. Ini satu-satunya masjid dalam Malaysia yang Jumaatnya dia hadiri lelaki dan perempuan. Perempuan duduk di belakang macam mana kita kuliah dia pasang tabir, duduk di belakang tu. Bila semayang sama-sama. Dan inilah satu-satunya masjid dalam Malaysia yang anak pergi, yang 100%-nya isi khutbah bahasa Arab. Dan khatibnya bukan baca khutbah, sebaliknya berkhutbah. Dan inilah juga satu-satunya masjid yang setakat ini anda pergi di Malaysia, selepas imam bagi salam, wirid pendek, imam bangun lagi sekali tazkirah. Lebih kurang dalam 30-40 minit. Pang bagi lelaki tu dia. Tu bukan jauh di mana? Sabah. Patut kita sebar-sebarkan, bawa mereka. Bukan hanya kita bawa lelaki kita ni hadir ke masjid, bawa isteri kita ni waktu raya puasa, raya haji, kan? Kita bawa mereka. Kalau boleh jemaah ni kita start. Macam bila keluar hari metro, mampu pergi dia bah. Begitu nak abang mas. Tapi kita nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, wanita tak dituntut, tetapi kalau dia dah datang kita tak boleh marah. Maknanya apa yang nak sebut di sini hadirin sekalian, ni nak cerita pasal semayang tadi ni, sebab dalam semayang kita berpakaian, kita tak boleh bebas. Sebaliknya wanita, kan, kalau semayang dia duduk di rumah seorang-seorang, apa kiranya? Kau tak selalu pun sesekali pakai skirt boleh, kan? Semayang Zuhur tiga pakai skirt boleh? Duduk dalam bilik di rumah seorang-seorang pakai skirt macam boleh? Allahu Akbar. Malaikat kata hendak tangan kiri ke hendak tangan kanan ke? Faham ke tu? Faham mesej yang anda nak sampai ni? Faham tak? Faham tak? Anda rasa tuan-tuan faham? Maksudnya tersekira siapa keadaan kita di mana, bila mana itu arahan tutup aurat tu kena tutup. Tak takut bercerai kacau ni, geram ni. Tapi kenapa kita hari ini ketika mendirikan solat kita boleh tunduk patuh, jaga aurat sempurna elok? Lebih-lebih lagi kata yang wanita ini, bila dia berpakaian, pakai telekung, pergi duduk depan cermin, jolok semua, nak rambut dan sebagainya, boleh. Tapi kenapa selepas semayang kita bebas? Ini persoalan. Ini yang antara membezakan mendirikan semayang dengan mengerjakan semayang. Di manakah tahap kita? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, renung dan fikirkan. Ini yang berlaku dalam masyarakat masih segar-bugar. Bahkan hari ini sebahagian daripada umat Islam, khususnya di Malaysia, cukup pandang mudah tentang aurat. Sedangkan aurat ni hadirin sekalian, subhanallah, masya Allah, antara yang Nabi sebut dalam satu hadis sahih, sabda Nabi SAW, sinfani min ahli nar, akan ada dua gulungan yang akan menjadi penghuni neraka. Nabi sebut, anda tolong baca ayat. Mungkin tuan-tuan pun dah biasa dengar dah, tapi nak ulang. Sebab tu Allah sebut fazakir innama anta muzakir. Allah kata beri peringatan. Sesungguhnya kerja kamu bagi peringatan. Kita bukan tak tahu. Kita bukan tak dengar, tapi tak boleh Semalam kat hotel bagi robah, buat kursus usahawan. Dia pun habis kuliah ni dah pukul 9. Anda punya slot lebih kurang dalam pukul 10. Ada lagi satu sesi lagi daripada pukul 10 sampai ke Zuhur. Tu bidang usahawan, ilmu juga. Siapa yang tak lagi kita boleh sembang. Kita dah faham. Jadi ada sekalian nak bagi tahu hari ni kita tengok sekeliling kita. Payah sangat kita tengok
rumah tangga kita. Bini kita macam mana, anak kita macam mana, menantu kita macam mana, anak hantu macam mana. Ini yang kita tengok turun kereta, dia okey, bini dia okey, tengok anak tak ada apa. Loi turun yang. Bila kita bersalam dengan dia, tak apa, ni orang rumah, ni siapa? Ni anak. Ya Allah. Kalau anak tu besar tu boleh gagah. Ini anak, ya Allah, mana dah kategori akil balik. Ni apa nak jadi ni? Ni bapa apa ni? Bapa apa kita? Anda sebut di mana-mana. Sebab tu anda sebut hadis dengan di mana-mana anda sebut. Kalau kita yang duk menuntut ilmu ni, kita ni sebagai bapa-bapa yang bertanggungjawab, insya-Allah masyarakat ni dah selesai banyak dah. Tapi kita hari ni sebagai bapa-bapa hanya datang dengar kuliah masuk kiri kanan, masuk kiri keluar kanan. Hadirin, tak biar nak cerita orang lain, tanggungjawab kita. Siapa dia? Isteri kita, anak kita. Sebab tu ana seru di mana-mana. Kalau kita sebagai bapa, kalau kita sebagai suami, kita boleh bertanggungjawab penuh kepada anak kita, isteri-isteri kita. Itu sudah cukup bagus. Betul tak? Kita tak biar nak cerita anak jiran, bini jiran. Sebab kita tak mampu. Tapi ini tanggungjawab kita. Hadirin yang mati sekalian, lain macam sikit. Bukan lain macam, tapi nak bagi masuk. Nak bagi masuk. Kita kena bertanggungjawab penuh. Sebab anak ni tuan-tuan sekalian merata. Itu yang kadang-kadang tu tengok kuliah bagus sangat. Tengok sekali jumpa bini kat pasar malam. Tengok jumpa dekat, dah jadi berubah. Dia tengok kita boleh macam ya. Kan? Kita rasa-rasa macam perasaan dia. Dia pun perasaan kita. Tapi sebab apa dia tak mau nak bagi salam, tak mau nak tegur kita. Tengok anak dia. Tang bini tu okey, tak anak. Ni apa jenis kita? Bapa apa ni? Bapa apa ni? Hadirin yang mati sekalian, kena buat perubahan. Jangan takut untuk buat perubahan. Itu yang pertama. Syarat nak masuk surga yang pertama, perlu kita menjaga sembahyang. Sembahyang mana? 5 waktu. Bagi kemah elok, dengan segala syarat dan peraturan, bagi ikut cantik, kena jaga adab dan segalanya. InsyaAllah ada ruang dan peluang untuk kita memasuki syurga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat nak masuk surga yang kedua dalam hadis ini juga disebut dengan jelas, wasumtu Ramadan. Kena menjaga puasa mana Ramadan. Kalau sembahyang tadi yang kita kena perlu jaga, sembahyang 5 waktu, maknanya sembahyang fardu. Kalau puasa pun hadis ini disebut dengan jelas, kena jaga puasa fardu. Hak lain ni tak apa nak ambil kisah. Tak kira lah sunat Syawal ke, tak kira lah Isnin Khamis ke dan sebagainya. Tak buat pun tak kisah. Tetapi kalau buat lagi baik. Tapi dengan syarat utamakan yang fardu. Jangan yang fardu tak cukup, dia ambil awal dan ujung. Ni bahasa dulu-dulu ada orang Kedah ni. Kan? Dulu-dulu kan buat kerja bendang kan. Dulu-dulu semua buat kerja bendang, semua pakai tenaga. Bila mai bulan puasa, dia puasa hari pertama, lepas tu tak puasa dah. Pasal apa dia tak apalah kena sambut dia puasa. Lepas tu last kali dia puasa. Pasal apa? Tak apalah nak hantar puasa. Lah, ada sambut ada hantar dah. Ni ada orang Kedah ni. Tu ada pengalaman lah tu. Dia biasa macam tu. Sebab dulu-dulu pakai tenggala tenaga. Lah ni pakai mesin okeylah. Dulu minta maaf cakap, kalau orang buat kerja bendang ni dia tak boleh, memang tak boleh puasa punya. Kalau puasa boleh Dulu pakai tenaga tu, bendang beralung-alung. Kalau padi masak, dia kena clear lebih kurang dalam seminggu kena clear. Kalau biar lama, lagi teruk, lagi macam-macam masalah. Hanya terpaksa. Hadirin matilah sekalian. Ni tu bukan istilah tu. Ambil, jemput puasa, hantar puasa. Tak ada. Jadi kita buat hari ni macam tu. Kalau jenis macam tu, hak sunat-sunat ni tak apa nak kisah. Tapi kalau dah fardu sempurna elok, lalu disusuli dengan mana-mana sunat, itu lagi sekali boleh pacak 2 jari, boleh faham. Ni nak kena jaga puasa. Ni nak kena jaga puasa. Dan puasa ni pula puasa macam mana? Semayang, puasa macam mana? Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh, dalam satu kitab yang cukup rendah, yang tuan-tuan boleh dapat di pasaran hari ni, memang banyak ada jual pun, nama dia Perhimpunan Amal Ibadah. Dalam bab puasa ni, apa yang disebut oleh Tuan Syekh Ibn Hajar, kata dia, as-siyamu imsakil an